Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya alim, alimna min ilmika ma bihi tarda anna, wa ya halim haqiqna bi khuluqil hilm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Wa ba'd. Syukran Ustaz Azlan, Syekh Dr. Yusri dan sidang asatizah, tuan-tuan guru yang saya muliakan. Okey tuan-tuan sebenar, kalau sebut khilafiyah ni sepatut perkara ni tidak menjadi perdebatan yang hangat di kalangan kita, kan? Patutnya kita perlu berlapang dada, dan kau nak buat kau buat, kalau tak buat pun tak apa, benda tu tak wajib. Itu asasnya begitulah, tuan-tuan. Tapi nampaknya dia tak selesai juga. Baru ni pun malam nisfu Syakban pun gaduh lagi Yasin 3 kali tu, kan? Yang tak nak buat tetap kata tak ada dalil. Yang nak buat tuan-tuan, dia datang setahun sekali pula dah. Nisfu Syakban datang tu, Baba Imam tahun depan datang lagi sekali, itu pun tak guna juga tu. Maka tuan-tuan, kita nak tengok dari sudut bagaimana pendekatan aliran ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka dalam muzakarah Jabatan Kesul Fatwa telah kita perhalusi kembali, iaitu pada tarikh 24 Syawal 1443 Hijrah tahun lepas, tuan-tuan, 25 Mei 2022 ada kita perhalusi kembali tentang isu khilafiyah ini. Cuma yang saya katakan tadi, ahli Jabatan Kesul Fatwa ingin menambah, sebelum saya menjawab soalan Ustaz Azlan tadi, tuan-tuan, kita tambah sikit dari sudut prinsip tadilah, akidah kita, syariah kita, tasawuf kita tu dah jelaslah apa yang menjadi dasar dan sandaran kita, tuan-tuan. Cuma kita kata dari sudut ideologi juga, jangan ada orang Islam di Negeri Sembilan ni secara khusus, kerana rangkuman pantauan fatwa kita hanya terpakai di negeri kita lah. Kalau negeri luar Negeri Sembilan tu tak boleh kita ambil apa-apa tindakan lah, kan. Antaranya tuan-tuan, isu ideologi, sekularisme, liberalisme, pluralisme, mentega terbang, itu macam tu lah, tuan. Ya, itu perkara yang termasuk apa yang kita dah Tuan Guru dah petik tadi dalam Milal wan Nihal, Al-Farq Bainal Firaq. Itu semua aliran 72 yang sesat, yang tidak selari dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan. Termasuk tadi kita dapat makluman ajaran Al-Batiniyah itu daripada mana? Geng-geng penyembah api daripada kumpulan Majusi. Ya, tuan-tuan, itu kita dah jelas. Cuma dari sudut perkara khilaf ni, tuan, benda ini perkara yang kita tak boleh nak selesaikan dari sudut mazhab itu pelbagai. Faham, tuan? Dalil yang digunakan oleh mazhab ataupun aliran-aliran fiqh, tuan-tuan, disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dia kata, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraizah. Nabi kata jangan semayang asar melainkan dekat Bani Quraizah, satu perkampungan Yahudi, tuan-tuan. Tapi sahabat dalam itu dah ada 2 mazhab. Jadi mazhab telah berlaku di zaman sahabat. Dan mazhab, tuan-tuan, percambahan mazhab telah diperakukan oleh Nabi SAW. Maknanya apa? Ada yang solat on the way, RNR, sebab takut nanti nak sampai ke Bani Quraizah asar dah habis. Ada yang betul harfiah, ikut apa sebiji yang Nabi arahkan, mereka lewat asar, kerana nak pastikan mereka hanya boleh asar, solat asar di perkampungan Bani Quraizah. Ini menjadi asas khilaf di kalangan para sahabat, tuan-tuan. Dan Nabi botokan, Nabi kata kau pun betul, yang semayang kat Bani Quraizah pun betul, yang solat tadi on the way pun betul. Ini, tuan-tuan, asas mazhab. Okey, maknanya apa? Maka berlakulah percambahan mazhab, dan alhamdulillah kita package kita di Nusantara, tuan-tuan, package Islam yang masuk ke bumi Nusantara ini ialah kita ada fiqh mazhab Syafi'i, kita ada akidah, tuan-tuan, Asy'ariyah, dan kita ada tasawuf Imam Al-Ghazali, Imam Junaid dan seumpamanya, tuan-tuan. Kita masuk 3-3 sekali, lengkaplah. Okey, Ustaz, masalah sekarang ni isu ya, yang anak ni dia khabar di duduk asrama, tuan. Ini saya dah lama cerita lah. Duduk asrama, balik kampung cuti, Omar tanya, kenapa aku tak baca kunut? Ustaz tak kasih. Itu lembut sikit lah tu. Ustaz kata kunut ni tak ada dalil lah. Nabi tak buat kunut subuh ni, Nabi buat kunut nazilah je. Kalau orang dia boleh baca, tapi kunut subuh tak ada. Dan itu lembut sikit lah. Ada lagi yang ganas sikit, budak universiti, cuti SEM, ya, dia nampak mak dia sembahyang subuh, baca kunut. Alhamdulillah, Timbalan Mufti Ustaz.
Dia tengok tuan-tuan, mak baca kunut, anak ni khabar apa? Anak dia terlampau pandai belajar universiti tuan. Dia khabar apa? Mak kena qada balik subuh yang mak semayang selama ni. Apa sebab? Sebab subuh mak tak sah kerana mak baca kunut. Tak poning gitu saat zaman. Tuan-tuan, okey, ini gambaran yang saya sebutkan tuan-tuan, ini senario yang berlaku di tempat kita lah. Okey, kenapa tak boleh terima tuan-tuan, ini benda yang mazhab Syafi'i sebut riwayat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, la yazalu yaqnutu hatta faraqad dunya. Sayyidina Ali, kita berdalilkan kepada hadis itu, Nabi terus berkunut subuh sampai Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kan, tapi saya pernah tuan-tuan di Kuala Lumpur, saya ada menyewa keluarga tuan-tuan, di satu malam tu saya semai subuh di satu surau apartmen, ramai tuan-tuan jemaah dia, ramai 7 orang apartmen dia tuan-tuan dan dia memang ramai yang Afrika, Arab semualah. Tapi subuh tu imam tak baca basmalah, Fatihah tak baca bismillah, dan dia tak baca kunut. Saya rajinlah tanya. Kan saya rajinlah cuba bertanya tuan-tuan. Ya, pakai t-shirt tanya orang tak layan lah kan. Saya kata, Pak Ji, saya tanya sikit. Kenapa tak baca kunut tadi? Dan kenapa baca basmalah tak baca bismillah ketika Fatihah? Dia berdua cakap, ada 2 orang lah siap dengan Bilal dengan imam, kata kami mazhab ahli sunnah. Kami mazhab sunnah. Macam perlis lah ni. Kami tak guna mazhab. Bismillah itu bukan sunnah Nabi. Sedap betul, sakit telinga dengar kan. Lepas tu dia kata kunut pun Nabi tak baca kunut. Dia cakap mati sebaik kau kelumpur, kau ni bismillah. Memang dia report kat Datuk Mufti, tarik kau orang semua turun surau dia tutup tu. Dogi tuan-tuan. Ya, kita nampak benda ni kan simple. Tapi tuan-tuan, pergerakan ini, kalau ustaz sebut bahasa-bahasa orang Facebook ni tuan-tuan, dia orang bergerak begitu rakus, meracuni pemikiran-pemikiran anak muda kita. Dan memang senang tuan-tuan, tak payah wirid, tak payah kunut, tak payah zikir, semua tak payah. Senang. Orang suka yang senang lah. Islam tu senang kata dia. Tuan-tuan, itu telah mentahrifkan tadi tu, menyalah ertikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assiru. Dah salah faham lah hadis. Tuan-tuan, kalau kita tengok sedikit apa yang diputuskan oleh muzakarah fatwa tuan, ya, kita katakan ya, beberapa amalan khilafiyah, amalan-amalan yang telah dilakukan oleh masyarakat kita di Negeri Sembilan ni tidak boleh dianggap sebagai bid'ah yang dalalah. Tuan-tuan, kalau tak ada modal pun tuan-tuan kena bedal lah nanti. Tak tahulah, masuk seminar saya wilayah WhatsApp ya tuan-tuan, tak faham-faham kan. Tak ada modal, guru pun tak ada dalil, habislah kita kena. Kita juga mesti ada dalil. Apa dalil kita tuan-tuan? Kita kata isunya contohnya, dan benda ni dia berpanjangan, berlarutan. Saya kata yang latest apa? Nisfu Sya'ban. Tak, ya dia nak tuan-tuan, tak boleh timur. Padahal kata Syekh Zaki Ibrahim, tuan-tuan, Raid Asyura Muhammadiyah di zaman Prof Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar, zaman Syekh Saleh Ja'fari tuan tahun 70-an di Azhar dulu. Beliau mentakhrijkan hadis yang kita baca malam nisfu Sya'ban itu. Allahumma yadzal manni wala yamunnu alaik. Tuan-tuan, kita baca doa nisfu Sya'ban tuan. Kalau kita di Podikson ni lagilah tuan-tuan. Zaman Datuk Tuanku Datuk Amdal Sejang kan, kita memang 3 kali. Saya masih ingat, saya budak-budak lagi tuan-tuan, kalau di mana-mana papan hijau di surau kita ditulis Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 70 kali baca istighfar rejab. Tuanku Datuk Abdul Sejang, Tuanku Ustaz Muhammad Hashim, tuan-tuan, Tuan Guru Ustaz Razak, itu semua tokoh-tokoh yang kita contohi tuan-tuan, rupanya dia orang buat tu benda, bukan benda yang salah. Bukan dia memandai-mandai kata, dia ambil daripada Tok Syafi'i Qadah di Mekah, sanad Tuanku Haji Abdul Sejang kan tuan, sanad Tarikat Ahmadiyah dia. Dia bukan pandai-pandai tuan-tuan. Rupanya baru kita jumpa Syekh Zaki Ibrahim kata doa itu tuan-tuan riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Tuan-tuan, 2 sahabat besar ni yang baca doa nisfu Sya'ban tersebut. Dan Syekh Zaki Ibrahim dengan berani tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata sahabat tidak akan memandai-mandai berdoa, melainkan telah disahkan kebenarannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna apa tuan-tuan? Jangan rasa apa tuan-tuan risau, jangan rasa yang kita buat ni tak betul. Apa yang para masyayikh kita turunkan kepada kita memang benda dah betul, dah elok. Cuma kita tak committed, kita pun buat lebih kurang, kita pun tak apalah, tak payahlah baca malam ni dah.
Tak apalah, kita tahun ni kita jadi Wahabi lah kejap. Kita raikan lah. Nampak tuan-tuan? Satu lagi Ustaz Azlan, satu lagi. Ini cerita dalam YouTube. Ni Syekh Yusri lebih tahulah bab qiraat ni tuan-tuan. Ada satu panel lah nak dapat tauliah, mungkin tauliah jadi pengajar ke tauliah imam ke. Maka dia baca dekat Syekh Al-Qurra zaman itu, Dr. Yusri sebelum meninggal, Ustaz Syafi'i mungkin sempat, Syekh Abdul Hakim Abdul Latif, Syekh Qurra. Tua lah tuan, agak 80-an umur dia. Sebelah dia ialah yang jadi Syekh Qurra Mesir sekarang, Syekh Dr. Profesor Isa Mu'asrawi. Sekarang dia jadi pensyarah pelawat di Uniza. Ni seorang macam kata saya lah, saya ni panel Lobai Kampung. Yang saya tasmik ni 2 orang tuan guru. Paling, maknanya kalau sanad Mesir tu sanad paling tinggi lah. Tuan kan? Jadi Syekh tu saja tanya, baca Sadaqallahul Azim. Dah habis mengaji. Wahabi ni tuan-tuan, Sadaqallahul Azim bid'ah dia. Jadi yang calon ni Wahabi lah. Salafi lah. Yang calon yang nak ambil tauliah ni dia bukan orang ahli sunnah. Dia geng Wahabi, geng Salafi. Jadi dah habis Sadaqallahul Azim, dah khatam, dah selesai. Dia boleh baca dengan bagus, tak sangkut. Maka kata 2 orang syekh ni, Syekh Abdul Latif, Syekh Abdul Hakim dengan Syekh Dr. Isa kata, dah, tahniah, baca Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim tak ada dalil. Nampak tuan kepala Wahabi ni. Sadaqallahul Azim tak ada dalil. Ini nanti bulan Ramadan ni doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, tak ada dalil. Jangan baca. Tuan-tuan, doa makan pun jangan baca, tak ada dalil. Susah betul hidup dengan Wahabi ni tuan. Ini khilafiyah, khilaf. Memanglah kita kata tuan-tuan, dari sudut itu kita kena faham juga bagaimana ulama berselisih pandangan. Kita kena ada sedikit pengetahuan asas dalam ilmu takhrij. Faham tak? Kalau kita ikut satu aliran Syekh Albani saja tak boleh. Sebab tuan-tuan, dari sudut menghukumkan status hadis tu, ulama dia tak sepakat. Walaupun yang ni kata ini maudhu', tak. Tapi ulama kita kata ini masih dalam kerangka dhaif. Dan kita faham dalam akidah ahli sunnah tuan-tuan jemaah, dari sudut khilaf ni, hadis dhaif masih boleh dipakai dari sudut fadail amal. Nanti dia gaduh lah tu, dia kata memanglah kita boleh eloklah baca tuan-tuan, dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru, insya-Allah doa tu lagi afdal dibacalah. Tapi tak boleh kita nafikan doa Allahumma laka sumtu walaupun dhaif. Kan tuan-tuan, jadi ini isunya. Jadi 2 orang panel syekh kita tadi tuan, dia punya yang temu duga tu geng-geng Salafi ni. Habis yang Quran sebut qul sadaqallah, bukan Quran ke tu? Sadaqallah. Wa man asdaqu minallahi qila, bukan Quran ke tu? Habis kita baca sadaqallah, kita nisbahkan al-azim, keagungan kepada Allah. Apa bid'ahnya? Tuan-tuan nampak tak di sini sebenarnya isu khilafiyah. Maka Jabatan Mufti sekarang Ustaz Amran yang menguruskan, kita perlu mengurus dengan betul isu-isu khilafiyah ni. Kalau tak tuan-tuan, memanglah masjid kita pegang, tapi yang tukang cucuk tuan ramai, jemaah pecah belah. Orang tak datang masjid, dia kata kita buat satu surau baru, maka nama surau tu surau dirar. Surau yang memecah belahkan masyarakat tuan. Akhirnya kita dah lah tak ramai, kita dalam keadaan yang tidak kuat tuan-tuan, akhirnya berpecah belah kerana isu khilafiyah ni tidak ditangani dengan betul. Alhamdulillah, dari sudut pentadbiran kita faham tuan-tuan, pengurusan fatwa kita akan pergi kepada prinsip tuan-tuan, tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kita serahkan kepada pihak ulul amri, pihak pemerintah untuk memutuskan. Baca, jangan baca tuan-tuan. Itu perkara yang lebih tepat dalam menguruskan isu-isu perbezaan pandangan ini. Wallahu a'lam bishawab.